Bab 2, 2.3 Reka bentuk elektrik. Saya harap semoga anda sudah bersedia dengan bantuan buku teks dan juga rujukan-rujukan lain yang boleh membantu kita untuk memahami reka bentuk elektrik. Sistem elektrik mempunyai 4 elemen yang penting di dalamnya. So, yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah beban dan yang keempat adalah kawalan. So, kita akan tengok satu persatu maksud dan juga fungsinya. Sebelum kita teruskan, untuk mengetahui lebih lanjut, apakah elemen sistem elektrik tersebut, so perlu kita berfikir dahulu, kehidupan manusia pada hari ini semakin mudah dengan adanya elektrik. So, boleh tak kalau awak bagi saya contoh beberapa perkakasan elektrik di rumah awak yang boleh membantu awak untuk menguruskan kehidupan awak seharian? Cuba berfikir dan berikan pendapat anda. Ya, betul jawapan anda. Antaranya adalah seperti radio, televisyen, mesin basuh. Saya akan sentuh mengenai mesin basuh. So, mesin basuh amat penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah fungsi mesin basuh untuk membasuh baju kita lah. Untuk menghilangkan kotoran yang melekat di baju ataupun seluar kita. Dan fungsi yang kedua yang kita tahu, mesin basuh boleh menolong kita untuk mengeringkan baju kita. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi dia boleh menyejak air melalui perahan spin yang dia ada untuk kita mengurangkan masa untuk mengeringkan di luar rumah dengan bantuan cahaya matahari. Kita yang menggunakan sumber elektrik yang boleh kita pakai, yang boleh kita guna untuk menjimatkan masa, memudahkan kita dan juga menyenangkan kita. So, tak perlulah kita menggunakan tenaga tangan kita ni dengan payah-payah sebab kita dah ada bantuan iaitu mesin basuh untuk basuh, untuk berus baju kita. Kalau tak, kita guna tangan kita kan, berus. Lepas tu kita kena perah, So, itu memerlukan tenaga yang banyak. Kalau kita tengok slide yang saya tunjuk ini, ni antaranya. Dia bagi contoh, pada zaman dulu kita guna kipas tangan. So, kalau kipas tangan, kita gunakan tangan kita lah, gunakan kudrat kita, gunakan tenaga kita untuk mengipas. Lagi laju kita kipas, lagi banyaklah angin yang dihasilkan. Itu zaman dahulu. Tapi sekarang, dengan adanya kipas, boleh membantu kita untuk mengurangkan kepanasan dan juga memudahkan untuk kita terasa sejuk selain dengan bantuan penghawa dingin. So dalam sistem elektrik yang kita tahu tadi, kita dapat 4 elemen yang perlu awak belajar. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah beban dan yang keempat adalah kawalan. Jom kita tengok satu persatu. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Awak pun dah belajar geografi. Sumber tenaga terbahagi kepada 2. Yang pertama, sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Antara sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah kuasa hidro, tenaga solar, tenaga angin. So, apa yang dimaksudkan dengan sumber? Sumber ialah tenaga elektrik berpunca daripada jana kuasa, bateri, solar dan juga sebagainya. Terdapat 2 jenis sumber tenaga yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia boleh didapati melalui jana kuasa, daripada bateri ataupun solar ataupun bahan-bahan yang boleh membantu untuk membekalkan sumber tenaga. Dan kalau awak tengok sekarang, so power bank merupakan salah satu bateri. So, apabila kita nak guna, mudahlah kita boleh bawa ke mana-mana. Tiada masalah kekurangan bateri. Sumber yang tidak boleh diperbaharui bermaksud apabila kita guna, tenaga itu akan habis dan ianya tidak dapat dikitar semula. Ia berbeza dengan sumber yang boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui, contoh dia adalah tenaga solar. So, tenaga solar menggunakan sumber dia adalah cahaya matahari. So, selagi kita ada cahaya matahari, so kita boleh jadikan dia sebagai tenaga solar. So, berbeza dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kenapa? Dia seperti arang, seperti petroleum. Sebabnya mereka ini sekiranya kita guna dan ianya boleh habis dan ianya tidak dapat dikitar semula. Ini adalah contoh gambar proses penjanaan hidroelektrik. Boleh menghasilkan sumber tenaga
tenaga elektrik dengan bantuan pengaliran air yang deras empangan supaya air tersebut akan turun ke bawah dan boleh menggerakkan turbin. So apabila dapat menggerakkan turbin, automatik generator akan bergerak dan menghidupkan transformer. Maksud dia boleh membekalkan tenaga kepada generator dan akan pergi kepada transformer dan transformer akan berpindah ke kabel penghantaran tenaga elektrik dan akhirnya akan pergi ke menara penghantaran tenaga elektrik. Di Malaysia ada tak contoh tempat di mana ada proses penjanaan hidroelektrik? So boleh tak awak bagi kat saya di mana di Malaysia ni? Pandai. Antaranya adalah Perak, kawasan Great, iaitu Tangan Temenggur. Itu di mana? Itu di Perak. Ada lagi tak dekat mana? Cuba awak fikir. Antaranya di mana lagi? Di Empangan Bakun, di Empangan Baram, Empangan Cenderung. Tengok dekat Google. Apa yang dimaksudkan dengan medium? Medium ialah perantara antara sumber dan juga beban. Maksud dia medium ni adalah perantara. Perantara tu maksud dia di antara lah. So seterusnya. Medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Dan juga medium terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah berwayar dan yang kedua adalah tanpa wayar. So dekat sini saya ada dua contoh. Yang pertama adalah seterika. Seterika yang berwayar dan juga yang tanpa wayar adalah seterika tanpa wayar. Yang kedua saya bagi contoh adalah berwayar adalah kipas, yang tanpa wayar adalah telefon. Contoh medium tanpa wayar tadi saya ada sebut pasal telefon kan. Antaranya adalah mereka menggunakan gelombang radio, infrared dan juga bluetooth. Sekali lagi saya ulang apa yang dimaksudkan dengan medium. Medium ialah perantara antara sumber dengan beban. So apa yang dimaksudkan dengan beban? Beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan juga beroperasi. Beban akan menghasilkan kesan seperti kesan cahaya daripada menton dan putaran kipas daripada motor elektrik. Pendek kata ialah beban merupakan alat yang boleh buat satu tugas dengan menggunakan tenaga elektrik. Saya ada bagi contoh. Yang pertama adalah seterika, yang kedua adalah alat pemateri, yang ketiga adalah periuk nasi, yang keempat adalah lampu. So empat-empat ni merupakan beban. Kenapa? Sebab empat-empat ni merupakan alat yang boleh melakukan tugas dengan menggunakan bantuan tenaga elektrik. So, lagi satu adalah beban. So, beban ni boleh menghasilkan kesan. Apabila mendapat tenaga elektrik, so dia boleh menghasilkan sesuatu kesan. Contoh dia adalah, kita ambil satu periuk nasi. Apabila periuk nasi mendapat tenaga elektrik, tenaga elektrik tersebut akan bertukar menjadi tenaga haba. So, tenaga haba tersebut, boleh memanaskan inner periuk nasi tersebut. Bila kita letak beras di dalamnya, selepas beberapa minit, dia boleh mendidih dan mengakibatkan air tersebut boleh kering. Apabila berlakunya proses tersebut, beras tersebut boleh bertukar menjadi nasi. Itu salah satu contoh lah. Antara salah satu yang dekat slide show saya ni, ini adalah kawalan automatik. So antaranya lagi adalah contoh dia perkakasan elektrik yang ada kawalan, antaranya adalah seperti periuk nasi. Periuk nasi menggunakan kawalan manual. Yang kedua yang ada kawalan automatik. Ini pula adalah contoh arus. Kita ada dua jenis arus tau. Yang pertama adalah arus ulang-alik, yang kedua adalah arus terus. Apa yang dimaksudkan dengan arus ulang-alik dan terus? Jom kita tengok. Ini adalah penjelasan untuk arus ulang-alik dan juga arus terus. Jom kita tengok satu persatu. Arus ulang-alik iaitu sistem penjanaan dan juga pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah.
Dia menggunakan arus ulang-alik. Muatan bagi arus jenis ini boleh dinaikkan dan juga diturunkan menggunakan transformer. Dan yang ketiga adalah penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan muatan yang tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Arus terus pula ataupun orang panggil adalah AC, merujuk kepada sistem kuasa dengan hanya satu kekutupan muatan ataupun arus. Maksud dia kat sini adalah arus elektrik iaitu arus terus boleh mengalir secara sehala. Penggunaan seperti bateri, sel solar, dinamo. Dalam arus terus ni juga, cas elektrik boleh mengalir dalam satu arah sahaja. Maksud dia tidak boleh dinaikkan dia punya muatan dan juga muatan dia tidak boleh direndahkan. So maksud dia hanya satu arus sahaja. So kita akan tengok lepas ni litar mudah yang menggunakan arus terus. Yang menggunakan arus terus. Ini adalah contoh litar yang mudah yang boleh menunjukkan pengaliran arus terus.